Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kasih pada Tuan Amin Idris, seluruh urustia daripada yang khalifah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan yang telah membuat keputusan untuk hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah, saya mengucapkan jutaan terima kasih pada pihak yang khalifah kerana sudi untuk menjemput seseorang yang mewakili daripada sejarah untuk berkongsi kisah sejarah, kisah inspirasi pada pagi ini dalam masa yang sangat terbatas, dalam masa hanya 60 minit sahaja diberikan pada saya, yang biasanya saya ni kalau bercakap tentang Al-Fatih 3 hari, tetapi hari ini hanya 1 jam. InsyaAllah saya sudah membuat persiapan untuk berkongsi kepada tuan-tuan semua 10 tips yang kita boleh keluarkan daripada apa yang berlaku kepada seorang anak muda remaja yang melakar sejarah dunia pada umur yang sangat muda, umur 21 tahun. Beliau adalah Muhammad yang kemudiannya digelar sebagai Al-Fatih. Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid bin Orhan bin Osman. Artinya dia adalah sultan yang ketujuh daripada sultan-sultan kerajaan Islam Turki Osmaniyah. Tuan-puan, apa hebat sangat Mamat ni? Kehebatannya bukan pada ketampanan wajah yang tuan-puan dapat saksikan sekarang ataupun saiz serbannya yang besar. Kehebatannya adalah kepada attitude dan otaknya dan spiritualnya yang menyebabkan beliau yang tidak pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan bangsa Arab pun. Beliau jauh daripada Nabi, sama ada dari sudut zaman maupun masa. Tetapi beliaulah yang telah diberikan keizinan oleh Allah bagi merealisasikan ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq, iaitulah jatuhnya kota terkebal di dunia pada abad ke-14, iaitu kota Konstantinia, iaitulah kiblat bagi orang-orang Nasrani di Eropah. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, ini adalah kisah benar yang saya doakan boleh menjadi pembakar semangat tuan-puan untuk memberikan perhatian kepada anak-anak tuan-puan semua sejak daripada kecil. Bahkan sejak daripada dia berada dalam perut ayah, perut mak, perut ibu masing-masing. Kerana tidak ada maknanya kita berbangga dengan Muhammad Al-Fatih yang telah melakukan beberapa perkara yang telah dirakamkan oleh sejarah. Beliau telah menumbangkan kota ini yang mempunyai ketebalan 10 meter bagi tembok yang pertama dan ketebalan tembok kedua setebal 15 meter. Manakala di bahagian laut pula dikawal dengan rapi oleh rantai-rantai gergasi, dan bukan 1-2 percubaan daripada bukan calang-calang orang yang menemui kebuntuan dan kegagalan, tetapi menurut para sejarawan, kalau dikumpulkan kesemuanya hampir 12 percubaan sebelum Muhammad yang sedang berdiri dalam gambar itu berjaya melakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah, secara mudahnya saya mengatakan bahawasanya Muhammad ini datang ke Konstantinopel dengan persiapan yang sangat rapi dan teliti. Beliau datang dengan teknologi BlackBerry, iPad, tablet Samsung Galaxy. Dia datang dengan teknologi. Dia tidak datang hanya dengan doa dan semangat. Anak muda ini datang dengan ilmu kejuruteraan. Anak ini datang dengan A dalam subjek engineering. Anak ini dindis dalam sains ketenteraan.
maka dia datang dengan senjata yang tidak pernah diduga oleh musuh yang pada waktu itu tidak up to date. Blok pun tak update. Itulah Maharaja Konstantinopel, Palaeologus namanya. Muhammad datang dengan senjata yang very unexpected product. Bukan MLM ni. Produk tu namanya meriam. Dapat anak perempuan namakan Maryam. Sempena kelahiran senjata yang telah diciplak oleh Eropah, iaitulah the giant killer weapon yang telah menyebabkan tembok 1126 tahun dapat dirobohkan oleh Sultan Muhammad dalam masa 2 minggu. Ketika tembok darat mempunyai rekod paling hebat seperti Manchester United, susah sungguh nak kalah. Susah nak tumbang. Dan perkara yang tuan-puan sedia maklum, saya yakin tuan-puan ada baca sedikit tentang Al-Fatih di internet, bahawasanya dia datang bukan sekadar dengan teknologi yang dibuat dengan bantuan daripada non-Muslim, beliau juga datang dengan strategi, di mana beliau telah melakukan suatu strategi yang mana para saintis ketenteraan pada abad ke-14 bela, buntu, macam mana orang Turki dapat melakukan apa yang direkodkan oleh sejarawan, iaitu berlayarnya 70 buah kapal di atas bukit dalam hanya 1 malam untuk tujuan mengejutkan musuh yang begitu gerun. Kalau ada musuh yang dapat mendatangi Konstantinopel dari arah Golden Horn, kerana di situ ada tembok yang paling lemah. Peristiwa ini, hampir kebanyakan sejarawan yang menyaksikan peristiwa ini mengatakan very impossible. Sampai disebut Maharaja Konstantinopel mengatakan Muhammad bukan buat dengan ideanya, dia mendapat bantuan syaitan. Sampai mereka tak percaya. Apa yang penting pada pagi ini, saya tidak mahu ceritakan tentang kepintaran strategi. Yang saya mahu kongsikan pada tuan-puan bagaimana anak muda ini lahir hebat. Jangan kagum pada angka 19 tahun sudah menjadi sultan. Jangan kagum dengan angka 12 tahun patut Muhammad ambil UPSR. Tetapi 12 tahun beliau sudah memangku sultan, mewakili ayahnya. Kagumlah kepada bagaimana beliau dididik, dibentuk oleh Sultan Murad yang kedua, ayahnya, oleh Humahatun, ibunya, oleh Aqsyamsuddin, guru spiritualnya, oleh Zaganush Basha, guru ketenteraannya, dan ramai guru-guru yang bertanggungjawab memberikan didikan serius kepada anak muda ini. Perkara pertama yang sebelum saya nak kongsikan pada tuan-puan 10 tips ringkas yang telah diaplikasikan oleh Sultan Murad. Muhammad melangkah sejarah dengan Quran dalam dada pada umur 8 tahun. Muhammad Al-Fatih di rotan kerana degil untuk menghormati Syekh Mullah Burani selaku guru Al-Quran. Dengan rotan itulah beliau terbuka dan terbeliak mata dan sedar diri bahawasanya dia bukan anak raja yang perlu terus hidup mewah, tetapi perlu ingat dia menggalas satu tugas besar yang mana datuk-datuknya terdahulu sudah menemui kegagalan. Tuan-puan, Sultan Muhammad yang pertama, tips yang pertama, jagalah keturunan. Muhammad berasal daripada keturunan yang baik. Artinya setiap individu yang ada wajah mereka di hadapan tuan-puan sekarang, mereka sentiasa fikir apa yang mereka buat pasti bagi kesan pada anak. What you give, you will get back. Apa yang mereka buat pada hari ini, contoh apa yang kita buat pada mak ayah kita, percayalah anak-anak akan buat balik pada kita. Kalau ayah jihad di jalan Allah, insya-Allah anak akan waris benda yang sama. Kalau ayah buat benda negatif, kita minta anak jangan ulang apa yang ayah buat, tapi ayah depan-depan anak buat benda tu, anak takkan berubah. Sebab itu Sultan Muhammad membesar dengan keturunan yang baik. Datuk-datuk ayah-ayahnya terdahulu sangat memberikan penekanan serius kepada didikan. Apa yang tersurat dalam sejarah adalah
Raja-raja Osmaniyah ini diwariskan kepada anak sulung. Itu yang tersurat. Yang tersirat sebenarnya adalah untuk mudah mereka fokus dari sudut pendidikan. Siapa bakal mengganti kesultan sedia ada ini? The existing leader is who? Dan siapa future leader? Nak mudahkan fokus. Dan saya akan sebut kejap lagi, tuan-puan, Sultan Muhammad is not favorite untuk jadi sultan. Kerana dia anak ketiga Sultan Murad. Anak ketiga ni pendek kata tak ada harapan langsung nak jadi sultan. Tetapi tuan-puan tengoklah bagaimana Sultan Murad, dia positif kepada takdir Allah. Dia menerima seadanya anaknya apabila dua orang anak pertamanya meninggal dunia, mati dibunuh oleh tali barut Byzantine. Dan apa yang menarik, orang dulu, orang Turki, mereka sangat menghafal keturunan. Kalau tuan-puan boleh ingat sampai takat mana? Datuk moyang. Ini cara mereka menerapkan rasa cinta pada sejarah. Bahkan ada gambar datuk-datuk moyang-moyang dekat rumah. Di rumah tuan-puan macam mana? Adakah anak tuan-puan boleh ingat datuk tuan-puan? Dan bukan setakat ingat nama. Saya Syahri bin Abdul Rahman bin Yusuf Tayyub. Saya pun dah lupa. Saya tak tahu. Saya boleh ingat setakat datuk je. Itu nama, belum lagi sejarah. Muhammad dinamakan Muhammad sebab Sultan Murad nak bagi nampak dengan mudah. Nak, kau tak payah jadi Justin Bieber. Kau jadi Muhammad datuk kau tu. Vision is very crystal clear. Dan kamulah yang mesti merealisasikan hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu namanya Mehmet II. Mehmet I sebelumnya dia melakar sejarah hebat. Tuan-puan boleh tengok wajahnya. Dan tuan-puan boleh tengok, kalau perasan semuanya handsome, betul tak? Yang ni saya akan sebut kejap lagi bagaimana dapur-dapur ataupun dipanggil harem ataupun istana-istana yang mana permaisuri, puteri-puteri, mereka sangat menitik beratkan pemakanan bakal-bakal putera raja. Sebab Sultan-Sultan Osmaniyah sangat ketat mereka punya requirement dari sudut penampilan fizikal. Disebut oleh sejarawan yang datang ziarah Sultan Muhammad, beliau ni penampilan fizikal beliau saja sudah digeruni kerana kalau pendek kata orang bina badan. Begitu. Orang dah gerun dengan ketampanan mata yang seperti sangat kuat membaca, tak cukup tidur. Inilah fizikal Sultan Muhammad. Janggutnya sangat terjaga. Saya yang sikit dia pun belum tentu, tuan-tuan. Fizikal wajahnya sangat diteliti dan dititik berat daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik anak untuk mengingat dan menghafal datuk-datuk kita terdahulu. Dengan cara ini mereka akan sayang sejarah. Kalau tidak, tak ada makna cerita Al-Fatih untuk mereka. Mereka terus dengan apa Gangnam Star. Apa Al-Fatih? Al-Fatih apa ni? Siapa dia tu? Satu. Yang kedua, Muhammad membesar dengan wawasan. Image visualization. Tuan-puan nampak banyak gambar Al-Fatih ada bunga ros. Adakah ada pondan? Tidak. Bunga ros macam bunga raya bagi Malaysia. Saya pergi Singapura minggu lepas, bunga orkid kalau tak silap, bunga kebangsaan. Maknanya, saya memegang Constantinople, walaupun saya belum pegang pun. He can see, beyond the eyes can see. Dia melihat kemenangan sebelum kemenangan berlaku. Dia dapat merasai sejarah yang akan beliau buat sebelum sejarah itu berlaku. Inilah jiwa Nabi SAW. Nabi sebut hadis Constantinople, di depan Nabi hanya batu keras. Tapi Nabi nampak jauh daripada itu. Dan tuan-puan, jumlah sahabat Nabi 3,000 ketika Nabi sebut hadis Constantinople. Jumlah tentera Constantinople 130,000. 3% nak kalahkan 97%. Logik matematik kata mustahil Nabi boleh kalahkan. Tuan-tuan, fizikal wajahnya sangat diteliti dan dititik berat daripada sekecil-kecil perkara
sehinggalah kepada sebesar-besar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi didik anak untuk mengingat dan menghafal datuk-datuk kita terdahulu. Dengan cara ini mereka akan sayang sejarah. Kalau tidak, tak ada makna cerita Al-Fatih untuk mereka. Mereka terus dengan apa Gangnam Star. Apa Al-Fatih? Al-Fatih apa ni? Siapa dia tu? Satu. Yang kedua, Muhammad membesar dengan wawasan. Image visualization. Tuan-puan nampak banyak gambar Al-Fatih ada bunga ros. Adakah ada pondan? Tidak. Bunga ros macam bunga raya bagi Malaysia. Saya pergi Singapura minggu lepas, bunga orkid kalau tak silap, bunga kebangsaan. Maknanya, saya memegang Konstantinopel, walaupun saya belum pegang pun. He can see, beyond the eyes can see. Dia melihat kemenangan sebelum kemenangan berlaku. Dia dapat merasai sejarah yang akan beliau buat sebelum sejarah itu berlaku. Inilah jiwa Nabi SAW. Nabi sebut hadis Konstantinopel, di depan Nabi hanya batu keras. Tapi Nabi nampak jauh daripada itu. Dan tuan-puan, jumlah sahabat Nabi 3,000 ketika Nabi sebut hadis Konstantinopel. Jumlah tentera Konstantinopel 130,000. 3% nak kalahkan 97%. Logik matematik kata mustahil Nabi boleh kalahkan. Nabi baru tumbuh, Islam baru membenih 6 tahun, 7 tahun. Empire Konstantinopel waktu itu sudah 1026 tahun. Parsi di Iran sudah 600 tahun. Logik matematik kata 6 tahun, mana boleh mengalahkan 1000 tahun. Tetapi inilah kebenaran Rasulullah, dia mengatasi logik. Yang kedua tuan-puan, kita besarkan anak dengan wawasan, dan inilah peranan Humahatun, ibu kepada Sultan Muhammad, yang sangat jarang direkod dan dirakamkan peranannya dalam sejarah. Minta maaflah, wanita sangat jarang diberi perhatian oleh sejarawan. Ini masalah juga. Sebab function mereka banyak di rumah. Padahal peranan di rumah itulah yang sangat besar. Mana mungkin anak ketiga nak dihantar masuk PLKN pula dah, nak dihantar masuk Yeniseri, madrasah ketenteraan. Kalau anak tidak dididik dengan keberanian, dan mak boleh merelakan pemergian anak. Saya kongsi secara mudah dan cepat gambaran lukisan-lukisan yang Al-Fatih lukis pada ketika dia menjadi Syehzadeh, ataupun dipanggil Chalabi, ataupun dipanggil ketika dia belum lagi menjadi sultan. Tak ada angka yang spesifik yang disebut oleh sejarawan, tetapi dikatakan pada waktu ini beliau belasan tahun. Anak-anak mesti dididik untuk melukis cita-citanya. Kerana Muhammad Al-Fatih dididik untuk melukis cita-citanya. Melukis wawasannya, because imagination is powerful than knowledge. Anak-anak mesti dididik dengan otak kanan. Otak kanan ni muzik. Saya tak nak pasang video lagi sebab wire tengah on the way. Otak kanan ni muzik. Otak kanan ni art. Otak kanan ni adalah lukisan. Tuan-puan boleh. Okey, alhamdulillah. Speaker. Kalau tuan-puan ada kesempatan, boleh beli satu buku di MPH ataupun Kinokuniya, ditulis oleh Dr. Daniel Pink, Why Right Brainers Will Rule the Future. Ada 5 elemen disebut oleh Daniel Pink. Bagaimana masa depan akan dipimpin oleh mereka yang mendominasi ataupun banyak mengaplikasikan ciri-ciri function otak kanan. Yang ketiga, Muhammad dibesarkan dengan cerita-cerita orang-orang hebat. Sebelum tidur adalah waktu anak-anak kita sangat-sangat learning dia begitu berkesan. Hati-hati tuan-puan ketika menyusukan anak ataupun anak tu berada di atas pangkuan kita, dia nak tidur. Kerana pada waktu itulah dia punya otak separa sedar ni sangat-sangat mudah menyerap apa yang diungkapkan oleh ibu dan ayah. Sebab itu jangan tinggalkan tradisi ini. Menceritakan kisah-kisah cerita, storytelling pada anak-anak,
tentang tokoh-tokoh sirah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Muhammad Al-Fatih bukan sekadar membesar dengan cerita-cerita datuk-datuknya dan Khalid Al-Walid, para sahabat dan Rasulullah, bahkan Augustus, seperti juga Konstantin, tokoh-tokoh besar dalam sejarah Rom juga diceritakan oleh Humahatun kepada Sultan Muhammad. Maka anak ini membesar dengan cerita dan dengan jiwa besar. Yang keempat, seorang ayah, seorang ibu, kalau anak ditakdirkan Allah lahir dengan kekurangan, sangka baiklah pada Allah. Jangan lihat kelemahan itu kelemahan selamanya. Tukar kelemahan sebagai kekuatan. Sultan Murad, dia mempunyai ramai anak kerana dia mempunyai ramai isteri. Isteri pertama seorang anak, isteri kedua seorang anak, Humahatun isteri ketiga seorang anak, dan kemudian. Maknanya kalau anak ketiga memang bukan favourite untuk jadi sultan. Sultan Murad fokus kepada Chalab Ahmad, Sultan Murad fokus kepada Alauddin untuk mewarisi tahtanya. Sampailah 11 tahun, 10 tahun, dua orang ini menjadi fokus Sultan Murad. Tetapi bila Allah takdirkan sesuatu berlaku pada anak-anaknya yang menyebabkan beliau sangat sedih sampai beliau mahu beruzlah. Sebelum beliau beruzlah, beliau terus tukar mindset. Muhammad yang selama ini aku tak anggap langsung akan mewarisi aku, dia terus tukar mindset, I must pay attention for this kepada anak saya ini. Terus tukar 360 darjah, saya mesti buat sesuatu pada anak saya. Dia bukan give up. Ataupun life must go on, so boleh tak cari orang lain. Anak aku ni memang tak prepare, nakal gila. Main Facebook, tagging, liking, sharing, estro, dan sewaktu dengannya. Angry Bird. Sebab itu Muhammad ni tuan puan, saya teringat kata guru saya di Singapura, Dr. Khairuddin Al-Junid. Saya setuju dengan beliau. Muhammad ni macam anak-anak kita lah tuan-tuan, nakal, degil. Kalau sampai guna rotan tu degil lah tu. Ketahuilah kedegilan dan kenakalan adalah ciri-ciri kejuaraan. Mandom, pasif, hati-hati. Tapi kalau dia nakal, macam anak saya, walaupun 2 tahun, apa yang terbuka dia akan tutup, apa yang tertutup dia akan buka. Sebab namanya Fatihah. Kemahuannya sangat keras. Macam semalam saya nak tinggalkan dia, menangis sebab dia nak follow saya. Sebab saya memang bawa dia ke mana-mana saya pergi. Macam Sultan Murad selalu bawa anaknya. Kemahuan dia sangat keras. Mak, kalau saya nak A lah mak. Tetapi kekerasan kedegilan ini tidak dicantas, diarahkan ke tempat yang betul. Makanya bijaknya Sultan Murad, beliau tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang tak setuju dengan kedegilan anaknya ini. Beliau menampil ke orang lain untuk menyampaikan hasratnya. Iaitulah peranan mullah Qurani ataupun Gurani. Wahai syekh, wahai tuan guru, ini rotan. Anak saya ni kepala pangak sangat ni. Bahasa Kelantan. Kasar sikit. Ambil rotan ni kalau rasa kena piak-piak lah. Maka mullah Gurani datang kepada Mehmet. Selepas 6 orang guru gagal mendidik Muhammad, termasuk Syekh Ilyas Afandi, ulama hebat pun tidak didengar oleh Mehmet. Bila mullah Gurani datang pula, apa lagi Mehmet? Dia dah biasa meremehkan guru-gurunya. Macam tu lah. Kau pahal? Apa cak? Jadinya, Mehmet, kau jangan buat macam ni pada aku. Aku bukan macam cikgu-cikgu kamu tadi. Kau nampak apa dia ni? Rotan. Kau buat lagi kat aku, kau kena ni. Dia pun buat. Apa lagi tuan puan? Dia rotan. Mehmet bila kena rotan, bro, benda ni boleh bincang bro. Jangan main kasar. Tetapi mullah Gurani
Maknanya benda mula-mula yang dididik kepada anak-anak adalah adab. Jangan masuk install apa-apa ilmu lagi selagi adab belum dididik. Hari ini orang belajar adab kat pondok, tuan-tuan. Sebab adab ni penting. Dia tak akan fokus kepada ilmu dan orang yang menerangkan ilmu selagi dia tidak dididik dengan adab menghormati ilmu dan ulama. Dan apa yang menarik, tuan-puan, rotan digunakan bukan dalam perkara lain kecuali dalam bab Al-Quran. Sultan Murad memulakan didikan anaknya dengan spiritual sciences. Ini dia panggil istilahnya. Dia memulakan didikan anak dengan Al-Quran. Dan bila anak nampak macam tidak berminat dengan Al-Quran, rotan digunakan. Syukur Alhamdulillah dengan ketegasan yang kadang-kadang terpaksa digunakan. Sebab tu kadang-kadang ayah yang nampak lembut pada anak perempuan, kadang-kadang kena tunjuk tegas. Kalau mak tidak didengari oleh anak. Mak yang selama ni watak tegas, kadang-kadang kena tunjuk lembut. Maknanya kita kena memakai pelbagai topeng untuk mendidik anak, seperti Sultan Muhammad menampilkan banyak muka untuk mendidik anaknya dengan pelbagai pendekatan. Kemudian yang kelima, besarkan anak-anak dengan penguasaan bahasa asing. Muhammad Al-Fatih menguasai 7 bahasa pada darjah 4. Saya tidak maksudkan menguasai. Ada bahasa yang dia memang menguasai. Tetapi 7 bahasa beliau pelajari. Antara yang beliau kuasai adalah bahasa Konstantinopel. Ini terbukti dalam buku nota yang saya telah tunjukkan tadi. Maaf saya lupa nak hurai. Ini adalah tanda tangan beliau yang dididik, yang beliau dipanggil Tugra. Beliau belajar tanda tangan sejak daripada kecil. Tuan-tuan tengoklah tanda tangan beliau pada umur 49 tahun sama. Ini pula adalah, tengok muka surat belah kiri. Ini bahasa Greek. Bahasa Konstantinopel. Beliau sudah belajar sejak daripada kecil. Kenapa? Anda nak menang Konstantinopel, menang dulu hati rakyatnya. Belajar bahasa bukan setakat belajar bahasa nahu saraf, tetapi belajar memahami jiwa mereka. Belajar memahami peradaban mereka, apa yang mereka sensitif, apa orang Chinese tak suka, apa orang Indian tak suka, khususnya pada hari ini mereka melontar jamrah di Batu Cave. So, kita kena faham sensitivity. Saya nak bertolak sini naik bas je semalam, dikepung oleh teman-teman kita daripada yang menuju untuk menunaikan rukun mereka di Baitul Kif. Satu bas tu penuh dengan teman-teman kita daripada bangsa India yang beragama Hindu. Yang keenam, 3 hari dalam masa sejam, tuan-puan. Terimalah seadanya. Ini je lah yang boleh saya buat, insya-Allah. Tuan-puan tengok wajah Muhammad Al-Fatih. Orangnya tampan. Inilah pentingnya ibu dan ayah. Jangan sekadar intelektual, tetapi juga aspek fizikal pemakanan anak-anak mesti dititik beratkan. Kalau mampu 2 tahun total breastfeedinglah sepenuhnya. Kalau mampu. Sebab Al-Fatih, tengok tok gurunya saja. Siapa tak kenal tok gurunya? Syekh Syamsuddin. Bukan Syamsul Yusuf, Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin ini, tuan-puan, Syekh Putih dia panggil. Tuan-puan kenal beliau sebagai motivator Al-Fatih. Tapi ramai orang tak kenal beliau sebagai orang yang dalam bahasa sekarang ada PhD dalam homeopati. Orang yang ada kepakaran dalam rawatan herba. Kalau beginilah Tok Guru sangat mementingkan kesihatan, sangat menitik beratkan penyakit, sampai para ulama mengatakan beliaulah orang pertama mendefinisikan kuman, vaksin, sebelum Louis Pasteur datang. Maka bayangkanlah anak murid, apa yang akan beliau titik beratkan dalam kehidupan. So aspek fizikal, pemakanan, anak-anak, berat badan, tinggi dan sebagainya yang membabitkan fizikal, mestilah dititik berat. Itu yang ke-6. Yang ke-7, anak-anak mesti dididik untuk berdikari. Kalau dia nak panjat rak buku, jangan kita cepat kata, jangan. No.
Kurangkanlah perkataan no, jangan. Kata macam ni, naik. Biar dia rasa sakit. Biar dia rasa. Kalau kita dah cantas awal, dia buat lagi. Tapi kalau dia naik dengan dia rasa sakit, dia akan bertaubat dah lepas tu. Maknanya biar dia rasa. Biar dia rasa sendiri. Sebab cakap sahaja, cikgu cakap sahaja, mak cakap sahaja, dia tak boleh. Anak tu mesti diajar belajar buat silap. Sebab itu Sultan Murad terkenal sebagai sultan yang paling banyak resign. Beliau resign 2 kali. Maknanya Mehmet naik tahta 3 kali. Saya ambil satu cerita sahaja yang memang disebut dengan baik oleh sejarawan. Pada umur 12 tahun, Mehmet tidak ambil PSR. Beliau diberikan empire sebesar itu oleh ayahnya yang sedang penat, exhausted, berperang, berjihad di Albania, di Greece, di Kosovo. Penat, letih. Ayah penat lah nak. Kau ganti ayah. Terima kasih ayah bagi kepercayaan kat saya. I will do my best. Sebagai ketua pengawas Osmaniyah. Tuan-puan, bila orang-orang musyrikin, orang-orang Nasrani, orang-orang Byzantine dapat tahu Sultan Murad yang 40 tahun memerintah, mereka sangat gerun. Sultan Murad yang jarang kalah dalam peperangan, dapat tahu diserahkan tahta pada anaknya 12 tahun. 12 tahun. Seluruh Konstantinopel bermesyuarat untuk mengambil kesempatan. Bagi menghalau terus meludah Turki Osmaniyah daripada Eropah. Sebab Edirne ni di Eropah. So, gangster-gangster ni berkumpul di Varna. Sebab Varna ni satu langkah je lagi nak pergi ke Edirne. Sultan Muhammad dapat maklumat bahawasanya geng-geng gangster ni sedang mendatangi kepada dirinya. Tuan-puan, 10 negara Eropah bergabung. Mereka membatalkan semua perjanjian damai dengan Sultan Murad untuk menuju dan meludah Mehmet II daripada pemerintahan buat selama-lamanya. Mehmet 12 tahun. Dia macam kita, dia manusia biasa. Jangan kita terlalu membawa banyak cerita-cerita magic tentang Al-Fatih. Kita kena ingat beliau tidak mempunyai rekod yang cemerlang pada umur 12 tahun. Tetapi inilah ilmu yang cepat mematangkan beliau. There is no failure. There is no failures, only success delay. Anak-anak mesti diajar rasa sakit. Anak-anak kita mesti diajar dengan berdikari. So Mehmet ni bila dapat tahu gangster ni berkumpul, dia tulis surat pada ayahnya, dia BBM pada ayahnya. Ya, tolong ayah, macam mana ni? Dia menulis surat, ayahnya sedang beruzlah. Tuan-puan jangan anggap Sultan Murad ini memberikan tahta yang besar ini kepada Mehmet macam tu je. Sultan Murad meninggalkan tahta pada Mehmet dengan 2 orang tua di kiri dan kanan beliau. Ini orang kanan Sultan Murad. Maknanya dia bukan macam tu tiba-tiba bagi, tidak. Justru makanya ayah reply kepada anak, nak, aku ke kau Sultan. Pendek je statement dia. Tapi anak faham, ayah takkan layan. Tujuan ayah bagi kau Sultan supaya kau belajarlah buat keputusan. Kau belajar untuk mengambil risiko. Belajarlah bincang dengan orang-orang kanan ayah. Dan belajar untuk jangan menyalahkan orang bila you buat keputusan. Belajar. Lepas tu anak-anak kita jangan hanya belajar. Kalau boleh berpersatuan. Berkokurikulum. Bertani belarai kampus ke kan. MPP ke, persatuan apa ke. Belajar berpersatuan, belajar buat mesyuarat, belajar handle keputusan, belajar handle orang lain, belajar memimpin. Jangan hanya hebat di dalam kelas. Mehmet dididik macam tu. Jadinya, dia baca ayat ni, dia reply lagi pada ayah. Masa tu kredit ada lagi. Ayah ni bukan modul lah. Ni betul-betul bukan cobaan. Ayah bila baca, ayah tak reply apa pun. Ayah kata pada utusan yang menyampaikan surat Mehmet itu, kau habaq pada dia, saya takkan layan dia lagi. Apa perangai gini? Atau mungkin kredit dah ataupun lain tak ada masa tu. Murad tidak dapat reply.
Kali ketiga Mehmet tulis surat. Dia mengatakan, ayah, kalau ayah jadi sultan pada saat ini, ayah wajib pimpin tentera Islam berdepan dengan mereka di Varna. Tapi ayah melantik saya sultan. Maka dengan kuasa sultan saya mengarahkan ayah balik ke Edirne, pimpin tentera saya. Bila ayah dapat arahan daripada sultan, bukan daripada anak, dia tanggal terus jubah uzlah, dia pakai jubah perang, sap, muncul di Varna sebelum musuh sampai di Varna. Dan mereka telah dikalahkan di Varna. 10 negara Eropah, 3 kali lipat daripada tentera Osmaniyah, berjaya ditumpaskan oleh Sultan Murad. Sultan Murad memang hebat, tuan-puan. Itu yang ke-7. Yang ke-8. Rusti bagi saya kecemasan 10 minit sebab kita mula pun lambat sikit. So, izinkan saya tamat 10 minit. Boleh, tuan-puan? InsyaAllah. Yang ke-8. Yang ke-8, saya ringkaskan cerita. Mehmet ini, bila rekodnya kurang baik juga untuk menguruskan perpecahan dalaman, orang mengambil alih pemerintahan. Kalau dalam bahasa Turki ini, military decop. Sebab masa tu Yeniseri menuntut kenaikan gaji. Halil Pasha, orang yang tak suka Al-Fatih ni sebab dia ni seronok, dia ni selalu sangat sebut Konstantinopel. Sebab bayangkan tuan-puan, umur 12 tahun naik tahta terus kata saya nak tawan Konstantinopel. Mujur Halil Pasha, orang paling kanan yang diberikan kepercayaan oleh ayahnya Sultan Murad untuk jaga anaknya, tak baling kasut. Sebab anak ni sangat semangat, too energetic. Dididik oleh siapa? Kita akan tahu sekejap lagi. Sampai budak ni terlalu semangat. Dia mudah dipengaruhi oleh mentor-mentornya. Sebab itu berlaku penggulingan. Overthrown Prince, dia digulingkan oleh tentera Yeniseri. Tentera ambil alih pemerintahan ni biasa kat Turki, tuan-tuan. So bila dia digulingkan, Sultan Murad patah balik, pulihkan keadaan, buat kali kedua. Anaknya dihantar pergi ke Manisa untuk dirawat di situ. Tuan-tuan, mana-mana pemimpin Osmaniyah ada 2 tempat. Amasya, Manisa. Ini 2 training center. Setiap kejuaraan, setiap kemenangan dirancang dengan teliti. Mereka bukanlah seperti Superman tiba-tiba muncul menyelamatkan ummah. Mereka diteliti, mereka dididik dengan baik. Sejak daripada kecil. Sebab itu bila dia berada di Manisa, Sultan Murad menghantar inilah yang dikatakan Al-Fatih yang sebenar, Al-Fatih Al-Ma'nawi Syekh Aksyamsuddin. Maknanya anak-anak mesti dididik untuk membesar dengan orang tua. Biar pengalaman tu cepat transfer. Sebab itu Mehmet, dia sangat muda dari sudut usia tapi sangat tua dari sudut pengalaman. Kerana dia berkawan, dia punya BFF, dia adalah Syekh Syamsuddin. Ini kawan dia merangkap penasihat spiritual, pembentuk sikap beliau. Sembilan, didik anak-anak kita dengan aliran sastra, bukan sekadar aliran sains. Didik anak-anak kita kalau ada peluang di sekolah, belajar berpantun, bersajak, bersyair, berpentomen. Saya kalau ada kesempatan, saya akan hadiahkan sajak pada tuan-puan di hujung ni. Saya nak tunjuk satu video bagaimana adik darwish yang menghafal surah-surah lazim pada umur 3-4 tahun dengan kakaknya darwisha. Beliau mengumandangkan sajak Al-Fatih.
الرجل الشاب عزمه الكبير على الجهاد في سبيل الله، رغبته الكبيرة في نشر الإسلام في الأرض، يقول نيتي امتثال أمر الله وجاهدوا في سبيل الله، وعزمي أن أحطم رؤوس الكفر بجند الله، وتفكيري منصب على النصر والظفر والفوز بلطف الله، وجهادي بلساني ويدي في سبيل الله، فماذا في هذه الدنيا بعد الامتثال لأمر الله؟ وحماسي أن أغير هذا العالم وأنتصر بفضل الله، ورجائي أن تعلو الدولة ويعلو سلطان الله في الأرض. ويقول أشواقي الغزو مئات الآلاف من المرات في سبيل الله. رأيتم كيف هذا الحماس وكيف هذه الانطلاقة في سبيل الله تعالى؟ يريد أن يحقق، رجل يريد أن يحقق شيئا كثيرا في حياته، وهذا اتضح منذ الشهور الأولى لتوليه السلطنة، إذ عزم على الاتجاه إلى القسطنطينية. Ke-10 tuan-tuan, last sekali. Didiklah anak kita dengan ilmu pertahanan, persilatan, ilmu pembelaan, ilmu pertahanan diri. Ataupun didik anak-anak dengan outdoor session. Didik anak-anak untuk jadi kaki sukan. Kerana Al-Fatih menurut sejarawan adalah orang yang hebat. Boleh memanah sambil berkuda. Ini kehebatan orang Turki. Mereka ni bangsa yang berasal daripada 400 orang penunggang kuda yang boleh memanah sambil berkuda. Mereka boleh fokus. Bangsa yang berasal daripada 400 orang yang merempit di Gunung Ganang. Siapa tahu bangsa ini yang akan melakar sejarah dunia, memerintah 2/3 dunia. So, 10 ini adalah checklist kepada kita semua. Mudah-mudahan tuan-puan boleh cek adakah kita boleh menelusuri apa yang sudah Al-Fatih lalui, dan yang terakhir adalah yang membabitkan tuan-puan sendiri yang telah dilakukan oleh Sultan Murad. Sebagai mak ayah, ingat anak-anak lebih mudah belajar daripada apa yang mereka tengok, daripada apa yang mereka dengar. Kita nak anak-anak kita berhenti merokok contohnya. Tapi kita kat depan dia, bila suruh dia berhenti merokok, kita suruh dia berhenti merokok sambil kita merokok, payah. Maknanya kita menunjukkan contoh. Muhammad Al-Fatih tidak dipaksa oleh ayahnya untuk menawan Konstantinopel. Buktinya apa? Halil Pasha yang sentiasa kritikal kepada Konstantinopel dikekalkan oleh Al-Fatih. Dia tak cantas, dia tak buang. Dan Sultan Murad menghantar Halil Pasha pun untuk jaga anaknya. Padahal dia tahu Halil Pasha ni memang dia tak suka kalau mana-mana Sultan nak tawan Konstantinopel. Sebab dia ada pengalaman pahit dah.
Sultan Murad dia tidak force anaknya untuk menjadi sepertinya, tetapi dia membenihkan perbincangan tentang Konstantinopel sejak daripada kecil. Ketika makan, ketika bersama, mereka berbicara tentang Konstantinopel. Maknanya Muhammad memilih Konstantinopel kerana faktor daripada dalam, beliau mahu melakar sejarah. Sultan Murad mahu dalam hatinya anaknya menawan Konstantinopel. Dia tak suruh, tapi dia tunjuk. Pada 1422, 10 tahun sebelum Al-Fatih lahir, dia pergi dulu ke Konstantinopel. Dan apa yang lebih menarik, dia pergi pada umur 17 tahun. Anak nak bagi alasan apa? Kalau umur dah 21 tahun tak buat sejarah apa-apa. Bahkan Sultan Murad, dalam 40 tahun pemerintahan beliau, benda perkara dia buat adalah menuju Konstantinopel. So anak nak bagi alasan apa? Kalau dia jadi sultan, benda pertama dia tak buat Konstantinopel. Benda ni tak datang daripada mulut Sultan Murad. Anak tengok ayah yang jarang jumpa dia sendiri kerana sibuk di medan jihad. Jadinya anak akan belajar banyak daripada apa yang ayah tunjukkan, daripada apa yang ayah kata. Sebab itu katalah perkara yang kita buat itu lagi berkesan. Kemudian apa yang menarik tuan-puan yang kedua, yang pertama tadi tunjuk teladan, yang kedua adalah kalau kita bersama dengan anak kita semua bekerja, kita semua sibuk. Sultan Murad pun sibuk. Umar Hatun pun dah meninggal dunia. Maka sekali dia bersama dengan anaknya, mereka menggunakan kualiti masa itu dengan sebaik mungkin. Sebab itu kalau kita belajar daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ketika nak memberikan arahan Allah kepada anaknya bahawasanya Allah menyuruh aku menyembelih kamu, kalimat keramat di dalam Al-Quran adalah perkataan fanzur madza tara. Fanzur madza tara. Anak, apa pandangan? Ayah tak perlu tanya pandangan anak, sebab ni arahan Tuhan. Ayah dah buat banyak dah arahan Tuhan yang memang manusia biasa tak ada nak buat. Tinggal isteri, lawan ayah sendiri kerana ayah buat berhala. Tinggalkan isteri bukan di Giant Tesco, di padang pasir kering kontang. Kemudian anak yang payah nak dapat, anak tu pula yang pernah ditinggalkan, jumpa balik jejak kasih seronok, datang arahan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa sanggup sembelih pula tu mati secara perlahan. Tetapi ayah kata pada anak, fanzur madza tara, apa pandangan? Two ways communication. Artinya tuan-puan, tak ada maknanya kalau kita bersama dengan anak-anak tapi semuanya tengok TV. Tak ada maknanya kalau kita makan bersama atas meja tapi masing-masing mengada iPad, gadget. Tidak ada komunikasi berlaku. Kalau belajar pada Sultan Murad, nak apa yang belajar kat sekolah tadi, apa perasaan, apa masalah, luahan, memberikan telinga pada anak-anak. Dan last sekali, dalam konteks keibubapaan, perkara paling besar kita belajar daripada Al-Fatih, Sultan Murad tak pernah tinggalkan dia. Dia sentiasa bawa anaknya pergi ke medan jihad. Ilmu pengalaman lebih mahal. Anak-anak dibawa oleh ibu dan ayah. Kalau kita nak travel ke suatu tempat, why not bawa? Tahniah pada ibu dan ayah yang bawa anak-anak pada hari ini. Sebab anak-anak ini didedahkan dengan apa yang ayah lalui. Sultan Murad tak pernah tinggal anaknya di medan peperangan besar sampailah beliau wafat meninggal dunia. Beliau sentiasa membawa anak-anaknya bersama dengannya, ya, walaupun apa ni guna stroller apa kan, bawa. Kesimpulan, Mehmet menjadi hebat kerana 4 faktor berikut. Pertama, saya sudah sebut peranan ayahnya sendiri, ibunya sendiri, pemakanan dihuram dan sebagainya. Kemudian peranan murabbi, mentor-mentornya. Tuan-tuan boleh pergi ke YouTube untuk lebih tahu tentang siapa mentor-mentornya. Just type this word di YouTube. Saya sudah edit video untuk mudahkan tuan-tuan kenal siapa Mullah Gurani, Aksyamsuddin, Alauddin At-Tusi, Syekh Bayram dan sebagainya. Kita boleh kenal guru-gurunya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor yang disebut faktor pendidikan, syllabus. Pendidikan yang mengutamakan mula-mulakan dengan Quran, kemudian pendidikan kejuruteraan, astronomi, kesemua aspek ini berlaku dalam pembukaan Konstantinopel. Kemudian anak yang sama mestilah menguasai oral sciences, mestilah menguasai ilmu bahasa. Peringkat keempat akan menguasai ilmu-ilmu bertulis, kaligrafi dan sebagainya. Maknanya sistem pun support, guru pun hebat.
Dan akhir sekali, tidak cukup di kelas, mesti dididik dengan live, dengan ilmu pengalaman. Jadi tuan-tuan, saya rasa masa dah tamat. Saya berhenti setakat itu dulu. Saya tak pastilah saya perlu bersajak ke tidak. Ke macam mana tuan-tuan? Boleh ke? Ustaz boleh Ustaz? Sikit masa untuk saya bersajak sikit. Kerana inilah Al-Fatih. Ya, beliau dididik dengan bersajak. Ayub Ansari terkubur syahid. Muawiyah menggempur, penuh licik. Harun Ar-Rasyid mengoyak dengan menjanik. Murad menembak dengan falconik. Cubaan demi cubaan. 800 tahun. Sebuah penantian. 1000 kebuntuan. Membuka kota terkebal pertahanan. Mahkota di tengah 2 benua 2 lautan. Lahirlah seorang insan penuh wawasan. Sabda Rasul, junjungan, teras kesungguhan. Al-Quran di dada, peta di tangan. Pakar kejuruteraan, general peperangan. Insan ini tidak kenal erti kalah. Insan ini tidak kira siapa pun lawan. Insan ini tidak jemu berzikir dan berfikir. Misi dirancang mesti berjalan. Strategi diatur luar jangkaan. Meriam Orban memuntahkan dentuman. Bahtera di layar di puncak pergunungan. Doa Ak Syamsuddin penuh rintihan. Kekalahan demi kekalahan tentera Islam. Padanya yang esa disandarkan harapan. Yeniseri dikerah penuh aisyah. Sultan bertarung tidak menyerah. Walau badan dibedil panah. Lambaian syurga di senjanan merah. Hasan syahid di panji merah. Titisan darah akhirnya menjadi bukti. Keringat mengalir menjadi saksi. Kota ditawan 54 hari. Usia muda tidak dipeduli. Muhammad Al-Fatih nama diberi. Sebaik raja, sebaik tentera telah terbukti. Janji Rasul adalah pasti. Janji Rasulullah pasti ditepati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sekali lagi tepukan kepada untuk Asy'ari Abdul Rahman dan puan-puan. Itu dia Muhammad Al-Fatih Jadian.